Marilah kita mengejar ganjaran pahala untuk saham hari akhirat kita nanti. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam membantu anak-anak tahfiz ini menjadi titik permulaan kepada perpaduan umat Islam yang akan datang dan seterusnya menjadi asbab kebahagiaan kita di akhirat nanti. Pelajar-pelajar tahfiz yang ingin menuntut ilmu seperti ilmu matematik yang lebih mendalam amatlah memerlukan ihsan bantuan infak dari kita semua bagi merealisasikan impian mereka untuk mempelajari dan menguasai ilmu matematik yang jelas serta memberi manfaat besar kepada mereka walhal mereka adalah pelajar tahfiz saja. Apa lagi? Ayo, kita sama-sama menyumbang dan berinfaklah kepada kempen infak untuk ilmu. Kempen ini membantu pelajar tahfiz mendapat peluang menguasai ilmu, aliran akademik dan seterusnya lebih berdaya saing pada masa hadapan. Semoga kita sentiasa berusaha meningkatkan amalan kita kepadanya. InsyaAllah. Alhamdulillah, kembali ke Assalamualaikum dengan tajuknya sedekah menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Selalunya kita dengar kalau bab-bab sedekah, berinfak, berwakaf ni dia menjamin kebahagiaan akhirat. Ialah orang kata saham akhirat, pincin akhirat. Ini menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kita nak bicarakan bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail yang merupakan jurucakap dan juga pendakwa. Ustaz, mungkin boleh terangkan maksud tajuk kita pada pagi ini, Ustaz? Sedekah menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Hanan dan juga penonton-penonton Assalam yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya. Kita seringkali dalam doa yang juga merupakan doa kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Ummu Salamah, Nabi cukup suka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai habis. Doa yang juga dikenali sebagai doa sarwa jagat pun dia, doa makan kiri kanan pun dia. Maknanya doa dunia pun dia nak, hasanah akhirat pun dia nak. So berpegang daripada doa tersebut, maknanya kita nak kebaikan, kesejahteraan, keberkatan, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. So dalam bab sedekah pun, kalau tadi Ustaz Anan kata kita nak bahagia, kita nak sedekah untuk akhirat. Tetapi rupanya di dunia pun jangan lupa, banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan fadilat di sebalik orang yang suka bersedekah ni, dunia lagi dia dah dapat terlalu banyak. Antaranya bersedekah itu merupakan penawar ataupun syifa. Dawu mardakum bisadaqah. Nabi kata ubatilah orang yang sakit dalam kalangan kamu dengan bersedekah. Yang di kalangan penonton-penonton ada ibu ayah atau diri sendiri yang sedang uzur, yang sakit, yang maaf contoh-contoh berdarah tinggi, kecil manis, kena kencing lain pula. Allahu akbar. Apa-apa sakit tertentu lah, mak guru pagi Jumaat ni. Jadi apa-apa yang tak elok kena semua. Jadi insya-Allah dengan bersedekah dia jadi penawar. Yang pergi farmasi jumpa doktor ambil ubat tak apalah. Sedekah juga penawar. Yang sebut ni Nabi. Nabi yakinlah. Yang kedua, sedekah ini juga dari sudut keduniaan atau duniawinya kita akan terselamat daripada apa? Inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dalam hidup, kita akan terjauh daripada berkat dan rahmat kasih sayang Tuhan kalau sekiranya buat benda tak elok. Jadi macam mana kita nak cover balik agar Allah sayangkan kita? Banyakkan sedekah. Tuhan tak marah kat kita. Ada banyak lagi lah kalau nak disebutkan. Tapi yang penting, sedekah ini sebenarnya bukan Allah berhajat pun sumbangan kita, duit kita. Sebenarnya apa yang kita buat baik itu, dia akan kembali semula pada kita. What you give, you get back. Ada orang yang habis Ustaz, if you not get back, you go back. Itu je lah. Itu falsafah buat sendiri tu. Jadi kita bersedekah bukan untuk Allah Ta'ala maha kaya, tapi sedekah tu baik, bagus, faedahnya kembali pada kita semula. Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, kan kadang-kadang ialah ada sedekah jenis one off kan, tapi kalau boleh kita nak pahala tu yang berpanjangan. Sehinggalah kita ke alam akhirat nanti kan Ustaz kan. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan bagaimana sedekah ataupun berinfak ataupun wakaf yang pahalanya tak putus-putus Ustaz? Ya, sedekah, wakaf, infak, kalau lebih kita syorkan adalah berwakaf. Sebab wakaf ini dia bersifat jangka masa panjang. Manfaatnya bukan sekadar untuk yang si pewakaf itu, tetapi yang
maknanya yang menerima wakaf itu sendiri pun dapat manfaat. Contoh, kita wakafkan segala prasarana kemudahan untuk pelajar-pelajar tahfiz. Kan, maknanya alat bantu mengajar, alat tulis, meja, bangunan semua. Yang wakaf dapat pahala. Lepas tu pula yang menerima wakaf tersebut, dia dapat manfaat itu berpanjangan. Maka sebab itu saya nak wawarkan kepada semua, kita di Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra PPA ini, kita sedang dalam usaha untuk nak memberi peluang kepada ramai anak-anak para hafizah tahfiz di luar sana, agar mereka juga berpeluang untuk dapat sijil SPM, yang mana pihak Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra ini, kita ada inisiatif kita untuk memberikan peluang pada mereka dengan mereka juga dapat belajar dalam tempoh tertentu yang akhirnya diorang juga seiring dengan pelajar-pelajar sekolah aliran yang biasa dapat SPM. Yang itu yang kita nak, supaya akhirnya ilmu Quran dia ada, ilmu duniawi pun dia ada sama sekali. Jadi akhirnya nak menyempurnakan hasrat ataupun matlamat ni, sokongan daripada para penonton amatlah dialu-alukan. Sebab apa? Amat diperlukan sumbangan anda semua. Kerana apa? Usaha ini tidak mudah, kerana dia memerlukan kos tertentu dan juga sistem yang tertentu juga yang dipikul oleh pihak Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra ini. Kerana saya sendiri dapat makluman bahawa ada beberapa mahat tahfiz yang telah pun mendaftar dengan Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra ini. Antaranya mahat tahfiz Al-Quran Zaid bin Sabit lil Banin, mahat tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah lil Banat, mahat tahfiz Al-Quran Darul Mutiyah, dan beberapa lagi yang tak dapat saya sebut dalam kesempatan ini. Semuanya ini adalah untuk mereka ini turut serta agar peluang kepada anak-anak tahfiz ini turut sama dapat sijil SPM, masuk menduduki peperiksaan, dan akhirnya dengan cemerlangnya menjadi impian semua. Dan dalam kebanyakan tahfiz yang telah pun mengambil tempat ini, alhamdulillah kita dengar sebelum ni banyak dia dah lah hafal Quran, ada lah 30 juzuk di dada, 16 juzuk ada, 18 juzuk, 20 juzuk ada. 9A pula tu. Masya Allah. 9A. Kita tanya macam mana adik belajar. Saya alhamdulillah ustaz 14 bulan saya belajar. Setahun lebih, 14 bulan saya belajar. Belajar pun atas talian online. Lepas tu dia hafal lah sejarah lah apa semua, matematik, buat latihan semua. Pergi menduduki peperiksaan, dia kata rezeki Allah. Dia kata baca tak baca macam tu. Tahu-tahu 9A tu. Berbanding, kita bukan nak merendahkan yang tak ambil tahfiz Quran, tetapi nak menunjukkan bahawa orang Quran di dada ni, ilmu tu senang masuk. Betul. Jadi, Allah pelihara. Jadi oleh kerana itu, para penonton semua, kita nak bantu usaha ini. Ramaikan lagi anak-anak dah lah tahfiz Al-Quran di dada, akademik pun tak ketinggalan. Maka jom kita menyumbang, kita membantu pada nombor akaun yang tertera di bawah saya ni. Betul tak? Bawah saya ni. Kerana saya salah tunjuk. Di bawah saya ni, ambil screenshot, ambil gambar, dan anda boleh tularkan dalam grup WhatsApp, taman, penduduk, mana adik-beradik ke apa, panjang-panjangkan agar usaha Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra ini menjadi kenyataan, insya-Allah. Insya-Allah. Jom sama-sama kita berinfak untuk ilmu bersama dengan Pertubuhan Pendidikan Az-Zahra, sebab mereka ni membantu banyak mahat-mahat tahfiz untuk merealisasikan dakwah di Malaysia, malah bukan Malaysia saja, malah di global, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Isyad Ismail yang merupakan seorang jurucakap dan juga pendakwah, kerana sudi berkongsi satu platform pencen akhirat untuk penonton Setia TV Ajar. Jadi kita berhenti rehat. Jadi penonton janganlah ke mana-mana, kembali selepas ini. Marilah kita mengejar ganjaran pahala untuk saham hari akhirat kita nanti. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam membantu anak-anak tahfiz ini menjadi titik permulaan kepada perpaduan umat Islam yang akan datang, dan seterusnya menjadi asbab kebahagiaan kita di akhirat nanti. Pelajar-pelajar tahfiz yang ingin menuntut ilmu seperti ilmu matematik yang lebih mendalam amatlah memerlukan ihsan bantuan infak dari kita semua bagi merealisasikan impian mereka untuk mempelajari dan menguasai ilmu matematik yang jelas serta memberi manfaat besar kepada mereka, walhal mereka adalah pelajar tahfiz saja. Apa lagi? Ayo, kita sama-sama menyumbang dan berinfaklah kepada kempen infak untuk ilmu. Kempen ini membantu pelajar tahfiz mendapat peluang menguasai ilmu, aliran akademik dan seterusnya lebih berdaya saing pada masa hadapan. Semoga kita sentiasa berusaha meningkatkan amalan kita kepadanya, insya-Allah.